Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Saya Izian Rashika binti Jamal dan ahli-ahli kumpulan saya akan membentangkan tentang tajuk Sumbangan Tamadun India terhadap peradaban dunia. Tamadun merupakan pencapaian dan perkembangan manusia secara evolusi melalui beberapa fasa. Secara umumnya, tamadun bermaksud pencapaian atau kemajuan dalam aspek kerohanian dan jasmani sesuatu masyarakat yang memberi fokus dari sudut ilmu dan fizikal. Tamadun India bermula pada tahun 2350 sehingga 3000 sebelum Masihi di lembah Sungai Indus dan merupakan sebuah tamadun awal yang masih kekal sehingga ke hari ini. Tamadun India yang kaya dengan kepelbagaian budaya, kesenian dan cara hidup masyarakatnya telah mempengaruhi kehidupan masyarakat khususnya di sekitar kawasan Asia Tenggara. Interaksi budaya India telah tersebar dan Kepulauan Nusantara telah menjadikan budaya tamadun India sebati dalam kebanyakan masyarakat. Tamadun India mempunyai hubungan yang istimewa dengan rantau Asia Tenggara dari segi politik, ekonomi dan sosial sehinggakan seluruh aspek kehidupan masyarakat Asia Tenggara menyerupai kehidupan tamadun India. Masyarakat mula mengasimilasikan budaya yang mempunyai unsur tamadun India dalam kehidupan seharian mereka. Jadi, terdapat banyak sumbangan daripada tamadun India yang boleh dilihat daripada pelbagai aspek. Assalamualaikum sir, nama saya Muhammad Zulhairi bin Ali 2200409 dari 1 FSTP. Hari ini saya akan membentangkan sumbangan tamadun India terhadap peradaban dunia iaitu sains dan teknologi. Sains teknologi ialah cabaran kepada pengetahuan Vedic. Pertama, dalam bidang matematik, ahli matematik India telah mengetahui tentang konsep geometri dan telah memperkenalkan sistem nombor iaitu angka Brahmi dan angka Frosti. Kedua, bidang astronomi. Masyarakat India menguasai ilmu kaji bintang. Masyarakat India juga mengenal pasti 27 bintang yang memberi pengaruh kepada kehidupan manusia. Kalender matahari muncul berdasarkan perkiraan astronomi. Yang ketiga, dalam bidang fizik pula, sarjana India menerangkan konsep bermula daripada jisim yang mengandungi 5 elemen iaitu bumi, udara, air, api serta ruang. Sebagai contoh, di Lahore 1400 sebelum Masihi adalah kota pelabuhan kuno bagi peradaban Harappa yang mempunyai barang-barang cangkerang sebagai kompas untuk mengukur sudut 8 hingga 12 ufuk langit. Keempat, ilmu perubatan. Ilmu perubatan tamadun India berkembang disebabkan kecenderungan masyarakat dalam fisiologi kerana berkaitan dengan yoga. Buku Ayurveda berkaitan dengan perubatan merupakan sumbangan terbesar tamadun India. Buku itu membicarakan tentang pembedahan, rawatan gigitan ular dan pembersihan luka. Yang terakhir ialah bidang kimia. Penciptaan beberapa bahan berakali utama, asid dan garam logam dihasilkan melalui proses kimia perubatan. Ubat bedil juga dihasilkan melalui proses pembakaran dan penyelingan. Itu saja daripada saya, sir. Sekian, terima kasih. Selamat petang semua, saya Nurul Atika daripada FSTPE. Saya akan cerita sedikit sumbangan tamadun India dari segi aspek bahasa dan kesusastraan. Dari segi bahasa, tamadun India terdapat 325 bahasa dan 750 logat. Hanya 14 bahasa yang diperakui dalam perlembagaan, antaranya Hindi, Punjabi, Malayalam, Urdu dan lain-lain. Bahasa Sanskrit terbukti dengan penemuan prasasti talang tua. Akan tetapi, bahasa Sanskrit mengalami perubahan sehingga wujud logat baru akibat bercampur dengan logat penduduk tempatan iaitu Prakrit, Pali, Magadhi dan lain-lain. Seperti yang kita tahu, Tamil berasal daripada tamadun India dan masih digunakan oleh orang India sehingga hari ini. Dari segi kesusastraan pula, tamadun India turut menghasilkan sastra agama Hindu dan Buddha. Antaranya termasuklah epik Mahabharata dan Ramayana.
Mahabharata mengajar manusia berpegang pada janji dan menjauhi segala perkara-perkara negatif. Manakala Ramayana pula dikatakan memiliki unsur-unsur moral seperti menekankan bahawa kebaikan akan mengatasi segala kejahatan yang berlaku. Sekian, itu sahaja daripada saya. Terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Nur Fadilah binti Azaman dari kelas 1 FSTPE. Hari ini saya akan membentangkan sumbangan tamadun India dari segi kesenian dan kebudayaan. Kesenian adalah satu perihal seni yang berkaitan dengan keindahan dan kehalusan. Tamadun India telah menghasilkan pelbagai bentuk kesenian seperti seni muzik, seni tarian dan seni lukisan. Dalam seni muzik tamadun India, alat-alat muzik dapat dibahagikan kepada 4 jenis iaitu tata, alat muzik jenis tali, avanada, alat muzik jenis drum atau dipukul, gana, alat muzik jenis solid atau audiofon, dan susira, alat muzik sejenis angin. Seterusnya, seni tarian. 3 jenis tarian halus tamadun India iaitu tarian klasik, tarian Bharatanatyam dan tarian Kathak, di mana dipersembahkan serentak dengan alunan muzik dan cerita. Seni lukisan iaitu candi dan kuil diukir dengan unsur-unsur keceriaan dan keagamaan. Kebudayaan. Satu perkataan yang sinonim dengan budaya adalah adat. Walaupun dari aspek bunyinya berbeza, tetapi dari segi pengertiannya merupakan konsep yang saling bergantung antara satu sama lain serta mencerminkan segala perbuatan yang ada kalanya dilakukan setiap hari ataupun musim sama ada berpandukan bulan atau tahun. Antara budaya yang dibawa oleh tamadun India sebelum kedatangan Islam adalah mereka menyapa dengan sebutan Vanakam. Tetamu sentiasa dijamu minuman dan makanan, upacara perkahwinan dan persandingan dalam majlis-majlis perkahwinan, adat berinai dan tepung tawa, serta upacara melenggang perut. Itu sahaja daripada saya. Terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada Sir Abdul Hamid dan rakan-rakan sekalian. Nama saya Ain Suhaimah binti Baharudin, nombor metrik 22000437 dari kumpulan FSTPE. Hari ini, saya akan bentangkan berkaitan salah satu sumbangan tamadun India iaitu dari segi seni bina. Pencapaian utama bagi tamadun ini adalah ciri perancangan bandarnya yang begitu sistematik dan perkembangan seni bina yang mana dipengaruhi oleh persekitaran dan cuaca serta merangkupi binaan, ukiran gua dan kuil. Masyarakat tamadun ini mempunyai kemahiran yang lebih maju dalam aspek seni bina pada zaman itu dengan menghasilkan rekaan dan binaan yang serba lengkap. Seni bina tamadun India lebih cenderung menggunakan sumber asas seperti batu bata dan kayu kerana mudah untuk diperolehi. Antara penghasilan seni bina yang dapat kita lihat adalah melalui binaan Great Bath yang mana merupakan kolam mandi awam terawal di dunia. Kegemilangan seni bina pada zaman Maurya di bawah pemerintahan Asoka sangat dipengaruhi agama Hindu dan Buddha, di mana pintu-pintu gerbang gua banyak dibina dan kuil-kuil dibina di dalam gua. Sebagai contoh, binaan kompleks kuil di gua Ajanta mempunyai 20 buah kuil dan di gua Ellora mempunyai 28 buah kuil, pembinaan Angkor Wat dan Candi Borobudur serta pembinaan beribu-ribu stupa yang dibuat dari batu dan berbentuk kubah. Elemen geometri yang sering digunakan adalah 4 segi dan bulat sebagai simbol Buddha iaitu Wheel of Law. Selain itu, kita dapat lihat melalui pembinaan tiang Asoka diperbuat daripada batu pasir yang dilicinkan dan mencapai ketinggian 40 kaki serta untuk seni ukiran seperti patung-patung dan alat-alat perhiasan dibentuk menggunakan tanah liat. Akhir sekali, pembinaan Taj Mahal di Agra iaitu gabungan unsur-unsur seni bina Arab, Parsi dan tempatan. Setakat itu saja pembentangan dari saya. Sekian, terima kasih. Selamat petang Sir dan rakan-rakan sekalian. Nama saya Tan Hong Lik dari 1 FSTPE. Hari ini saya akan membentangkan tentang tamadun India ekonomi. Sistem ekonomi tamadun India terbahagi kepada 2 iaitu sara diri dan sistem ekonomi komersial. Untuk sara diri, orang Aryan memainkan peranan yang penting dalam perkembangan kegiatan peternakan. Mereka mempunyai pengetahuan tentang musim dan cara-cara untuk menanam. Selain daripada menanam, mereka juga berkemahiran dalam peternakan haiwan seperti biri-biri, kuda, lembu dan kambing. Menjelang zaman akhir Vedik, orang Aryan menanam barley, gandum, padi dan tebu oleh sebab iaitu sumber makanan utama mereka dan padi menjadi makanan tahap kedua untuk mereka. Manakala untuk ekonomi komersial,
Perkembangan pertanian yang besar telah berlaku pada zaman pra-Maurya. Petani-petani berjaya menanam padi, tebu dan kapas secara luas walaupun tanpa teknologi yang canggih. Hasil pendapatan pertanian dapat memenuhi penduduk tempatan dan boleh dijual kepada orang lain atau bertukar untuk mendapat barangan keperluan diri sendiri. Akhir sekali, orang Aryan melibatkan aktiviti perdagangan. Mereka menjual emas, gangsa, tembikar dan perak. Mereka membuat hubungan perdagangan dengan Parsi, Mesopotamia, Saurashtra, Tibet, Afghanistan dan Asia Tenggara. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Siti Nazira binti Mat Rezuki dari 1FS TPE. Hari ini saya akan membentangkan sumbangan Tamadun India dari segi keagamaan. Sumbangan Tamadun India dari aspek keagamaan boleh dilihat daripada munculnya kepelbagaian agama dalam peradaban dunia seperti agama Hindu, Buddha dan Sikh. Menurut kajian, mohor, patung dan bahan tembikar adalah sinonim bagi Tamadun India. Perkataan agama Hindu berasal daripada nama sungai iaitu Sungai Sindhu. Dalam agama Hindu, ia memperkenalkan 6 mazhab iaitu Saivisme, Vaishnavisme, Satka, Kaumaram, Ganatiya dan Saura. Seterusnya adalah agama Buddha yang diasaskan oleh Siddhartha Gautama, Buddha yang menerima kesedaran setelah bertapa di bawah pokok yang dinamakan pokok Bodhi. Perkataan Buddha berasal daripada kata kerja yang bermaksud bangun daripada kesesatan dan keluar di tengah-tengah cahaya pemandangan yang benar. Ajaran agama Buddha pula menekankan Dhamma ataupun Dharma yang menerangkan 4 kebenaran mulia dan 8 jalan mulia. Kitab suci yang digunakan dalam agama Buddha ialah Tripitaka. Selain itu adalah agama Sikh iaitu agama yang diasaskan oleh Guru Nanak dan kemudian diteruskan oleh 9 orang guru beragama Sikh. Kitab suci bagi nama Sikh ialah dinamakan sebagai Guru Granth Sahib yang dijadikan rujukan dalam kehidupan sepanjang hayat. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Saya Nur Syahidah binti Nur Azmi dari kelas FSTPE. Daripada apa yang kawan-kawan saya telah membentang sebentar tadi, apa yang dapat saya simpulkan adalah sebagai salah satu tamadun tertua, setiap tamadun telah berjaya membentuk tamadunnya sendiri. Contohnya tamadun India. Peninggalan kebudayaan iaitu kuil Hindu merupakan manifestasi daripada pandangan semesta masyarakat India. Perkembangan agama Islam ke kawasan Asia juga turut dikaitkan dengan peranan tamadun India. Sejarah telah menyaksikan tamadun India telah mengecap kemajuan peradaban. Tamadun dan masyarakat ini akan terus berkembang kerana disokong kuat oleh nilai-nilai agama dan kehidupan mereka yang unik dan tersendiri. Itu sahaja daripada kami. Terima kasih.